Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Asrul bin Omar. Saya merupakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia dan saya mengambil jurusan ataupun bidang ekonomi di sini. Jadi untuk kali ini saya akan berkongsikan kepada anda semua penonton tentang keadaan ekonomi global dan juga keadaan ekonomi Malaysia. Saya akan memberi tekanan di sini berkaitan dengan keadaan ekonomi pada tahun yang terdekat, tahun 2014, 2015 dan kini pada tahun 2016. Ya. Okey, pertamanya saya nak berkongsikan tentang keadaan ekonomi global. Apabila kita berbicara tentang ekonomi global, dia meliputi keadaan ekonomi dunia secara keseluruhannya, ya. Dan apabila kita bercakap tentang ekonomi dunia, kita perlu melihat kepada beberapa kuasa-kuasa besar dunia yang menguasai perdagangan. Kerana kuasa besar inilah yang menentukan sama ada pertumbuhan ekonomi dunia ini bergerak dengan keadaan yang baik maupun sebaliknya dalam keadaan yang lembab lah. Jadi siapakah kuasa besar dunia tersebut, ya? Kuasa besar perdagangan di dunia ini, yang pertama adalah China, kedua US, United States, dan yang United States ada Jepun, Korea dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku kepada semua negara ini sedikit sebanyak mempengaruhi ekonomi global. Jadi persoalannya, apakah yang berlaku pada ekonomi global kini? Jadi pada pendapat saya, pada tahun 2014, 2015 dan kini, saya boleh katakan bahawa ekonomi global bergerak dalam keadaan yang berperingkat tetapi agak perlahan. Ekonomi global adalah kini sangat perlahan. Ekonomi global kini dikira bergerak bertumbuh pada kadar 3.1%. Dia agak lari daripada apa yang dijangkakan, itu sebanyak 3.4%. Dan kelembapan ekonomi global ini ada berkait rapat dengan beberapa faktor. Jadi secara saya ringkaskan, terdapat 3 perkara yang mempengaruhi ekonomi global. Yang pertama, saya ingin mengkaitkan tentang kejatuhan harga minyak dunia. Kini kita lihat trend kejatuhan minyak dunia adalah sangat rendah, menuju ke paras yang terendah sejak tahun 2009, ya. Pada kini harga minyak dunia kira-kira 3.32 US dollar setong, ya. Lari daripada apa yang dijangkakan, iaitu 49 US dollar. Jadi dengan kejatuhan harga minyak ini, dia memberi kesan yang buruk, yang agak signifikan kepada negara yang pengeksport minyak, misalnya di negara-negara Asia dan sebagainya. Dan yang keduanya, yang mempengaruhi ekonomi global adalah negara China sendiri, iaitu kuasa besar di dunia, ya. Di mana kita lihat negara China kini ekonominya sangat perlahan. Dia berlaku negara China dia kurang sekarang ini dari segi pelaburan. Dari segi pelaburannya, di mana kita lihat dan dia punya pertumbuhan negara China menurun sejak 2 tahun 3 tahun kebelakangan ini, yang mana dulunya ekonomi China 6.9% dan kini menurun kepada 6.3%, dan pada tahun 2016 ini dianggarkan terus menurun kepada 6%. Jadi ini akan memberi kesan kepada ekonomi global.
Kerana seperti yang kita sedia maklum, negara China adalah pengeksport terbesar dunia. Di mana-mana sahaja negara terdapat barangan keluaran China. Jadi apabila China ini kurang dari segi eksportnya, investmentnya, dia akan memberi kesan kepada negara-negara import. Negara China dia sekarang ini dia lebih kepada consumer lead. Sebelum ini export lead, sekarang kepada consumer lead. Dan yang ketiga, faktor ketiga kelembapan ekonomi dunia adalah disebabkan oleh dasar monetary di US. Kita sudah tahu di kadar bunga di US kini adalah sangat tinggi. Ya, apabila kadar bunga tinggi, berlaku dana aliran masuk ke negara US dan berlaku dana aliran keluar di negara-negara yang lain. Jadi apabila berlaku dana keluar kepada di negara-negara tersebut, jadi negara tersebut kurang dari segi modal investment, modal untuk dia melabur. Jadi seterusnya akan memberi kesan kepada negara tersebut. Dan seterusnya kita lihat dari segi pelaburan langsung asing global. Saya tertarik kini dengan ekonomi India yang kian meningkat ke belakangan ini. Ya. Peningkatan ekonomi peningkatan ekonomi India adalah pada kadar tak silap saya 7.3% lebih macam itu. Dan ekonomi India kini melaksanakan ekonomi dasar terbuka, mana Perdana Menteri India dia kerap membuat lawatan ke negara-negara utama, contohnya US, China, UK, Jepun, untuk mempromosi negaranya untuk menarik lebih ramai pelabur asing. Dan tidak lupa juga negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi tertarik untuk melabur di India, iaitu dari sektor aerospace dan juga sektor energi, kerana based on the minister in India, he said that it is the best time to invest in India. So ini membuktikan bahawa India ini adalah satu kawasan pelaburan yang sangat tertumpu pada masa kini. Okey, keadaan ekonomi Malaysia saya boleh katakan masih stabil, walaupun terdapat beberapa perkara yang mencemaskan kita. Contohnya berkaitan dengan kejatuhan nilai mata wang dan sebagainya. Dan saya kira semua perkara-perkara ini tidak menjejaskan negara Malaysia, ya, kerana faktor fundamental negara masih lagi kukuh. Faktor-faktor seperti penurunan mata wang dan sebagainya itu adalah faktor global yang mana kita tidak boleh elak daripada keadaan ini. Jadi kalau kita lihat dari segi faktor fundamental negara masih kukuh, ya. Menurut daripada MITI, pelaburan negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi ini membuktikan bahawa negara Malaysia masih lagi menjadi sebuah negara tarikan pelabur untuk masuk ke dalam negara. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan kejatuhan nilai kejatuhan harga komoditi, harga minyak. Ya, memang ini satu cabaran kepada negara Malaysia. Apabila ianya tidak diurus dengan baik, dia akan memberi kesan buruk kepada negara. Tapi negara Malaysia dia telah melaksanakan beberapa dasar baharu untuk mengatasi masalah ini, yang mana pada tahun lepas negara telah memperkenalkan GST, Good and Service Tax. Ini adalah langkah alternatif bagi menggantikan hasil negara daripada kejatuhan harga minyak tersebut. Jadi negara masih mempunyai banyak sumber hasil bagi membangunkan negara. Jadi sampai sini saja perkongsian saya berkaitan dengan bidang ekonomi. Jadi sumber rujukan saya ialah yang pertama adalah IMF. Saya memperolehi daripada Bank Negara, daripada MITI, daripada rumah web iaitu The Nation. Jadi sebarang kekurangan dan kelemahan saya mohon maaf. Apa yang saya cakap adalah berkaitan dengan fakta.
Jadi sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.